Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya dapat kita berhimpun pada pagi ini. Semoga Allah ampun segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Taala jadikan kita hamba-hamba yang benar-benar beriman kepadanya, hamba yang taat padanya, hamba yang patuh padanya, dapat menghindarkan perkara-perkara derhaka, dapat menghindarkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka, dapat dihindarkan daripada siksa dan azab api neraka. Kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pada sakit baki usia kita ini dapat kita taat pada Allah, dapat kita meningkatkan amalan kita dan dapat kita elak diri daripada segala dosa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya iman kita tetap senantiasa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sampai hari mati kita, pada detik mati kita, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah sebagai hamba yang mengimani akan Tuhannya, tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad semua itu adalah benar belaka, adalah benar belaka, pasti kita akan menghadapinya. Perkara barzah, perkara mahsyar, perkara syurga dan neraka itu semua adalah benar belaka. Semoga Allah Taala tetapkan iman kita. Maha sucilah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, sambung baca kitab kita An-Nasaihud Diniyah Wasaya Al-Imaniyah sampai pada muka surat 260 ya. Tadi kita baca ratib ya. Kita kalau baca ratib al-atas ya, baca ratib al-atas tu mesti kalau lepas Fatihah pada Syekh Habib Omar bin Abdul Rahman Al-Attas, kita baca untuk Syekh Ali bin Abdullah Al-Baras. Ali bin Abdullah Baras ni siapa? Orang gaji dia, khadam dia. Mereka ni orang-orang salih ni ya, dengan khadamnya, dengan orang gajinya mesra, boleh sama. Bukan dia bikin kayak kuli, memang kuli lah orang gajinya, tapi manja. Boleh minta, ya Habib, aku minta engkau boleh, kalau orang fatihahkan kau suruh masuk nama aku sekali. Allah punya besar punya permintaan. Boleh? Gurunya bilang. Maka siapa fatihahkan aku, fatihahkan dia sekali sampai akhir zaman. Siapa fatihahkan guru, fatihahkan murid. Sebab itu ya, kita antara, kalau ada satu tuan syekh, satu guru ya, mana lebih tinggi, murid ke khadam? Khadam lagi tinggi. Sebab khadam membantu dia urusan dia. Khadam membantu kerja dia. Jadi Syekh Ali bin Abdullah Baras tu adalah khadam Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas ni buta matanya ya, buta. Guru kepada Imam Haddad kita. Umurnya 70 lebih. Imam Haddad umur baru belasan tahun. Kalau tak salah 170, 117. Murid ni pun buta, datang dari kota Tarim. Orang Hadramaut situ, kalau seluruh Yaman lah, kalau seluruh Yaman lah, kalau pada Hadramaut mereka, oh Masya Allah orang Hadramaut. Kalau orang Hadramaut pula datang orang Tarim aja pulanya, mereka bukan main memuliakan. Tak kisah tau, yang datang dari Tarim ni Jawa macam kita pun, janji kau orang Tarim, dudukkan depan begitu. Oh min ahli Tarim, min ahli Tarim, panggil duduk. Jadi Habib Imam Haddad ni datang jumpa gurunya nak belajar, datang dari kota Tarim. Gurunya dah tahu, dia orang-orang salih ni khabaran dia dah tahu. Masya Allah Abdullah Al-Haddad, kau dah sampai, dah aku tunggu kau sekian lama baru kau sampai. Ngadap murid dengan guru, buta dengan buta, Masya Allah, pandang dengan mata hati. Imam Haddad minta sama gurunya, Habib Umar bin Abdul Rahman, aku minta dengan berkat kau, sudilah talbiskan aku. Talbiskan tu pakaikan serban, pakaikan syal, pakaikanlah, maknanya dengan berkat gurunya tu, minta ijazah lah kalau kita bilang ya, macam itu. Habib Umar Abdullah Al-Haddad, kau minta aku talbiskan kau tak tahu aku tunggu kau datang untuk kau talbiskan aku. Oh Allah, punya adab. Padahal dia tua, ulama besar, wali ya, dengan muridnya. Engkau Abdullah Al-Haddad, dia tahu muridnya punya magam macam mana, dia tahu kau daripada kota Tarim, kau datang ni, aku tunggu kau untuk kau talbiskan aku, kau aku pula talbiskan kau. Tak boleh tuan guru, macam mana takkan saya nak talbiskan tuan? Orang tua pula kan macam mana? Tak boleh. Dia tolak dia. Allah punya akhlak antara mereka. Sampailah last Abu Umar bin Rahman ngalah. Baik, kalau kau nak aku talbiskan kau, bolehlah, dengan syarat. Satu dia syarat, kau talbiskan aku dulu. Allah, kau talbiskan aku dulu. Maka muridnya talbiskan gurunya, baru ditalbiskan. Itu akhlak dan adab antara mereka ya, akhlak. Imam Haddad, orang minta, ada satu kampung ada gangguan jin hantu semua. Maka macam mana? Dia susun ratib Haddad, bilang bacakan ini insya-Allah. Maka boleh bacakan. Dia tak tahu ni, mereka bikin ratib-ratib ni bukan mereka susun kemudian sebarkan, fotostatkan kasih orang ya. Itu amalan peribadi dia. Kau nak ikut-ikutlah. Sekarang orang tuduh dia bid'ah lah, orang apa semua, kau yang tak ngerti kok macam-macam cakapnya ya. Dia pun tak disuruh kau ikut pun. Kau nak ikut-ikutlah, tak nak ikut dia waste ya. Dia bikin
Dan dia amal dia sendiri, ahli keluarganya. Muridnya pun tak tahu. Sampai Imam Haddad bilang, kalau aku tahulah Habib Omar bin Abdul Rahman ada ratib atas, tak payahlah aku bikin ratib Haddad lagi. Baca ratib dia dah cukup dah. Jadi kalau orang tarik itu baca ratib atas, ratib Haddad setiap lepas maghrib. Lepas maghrib berkata darus. Sebelum bang Isyak pakai ratib atas, ratib Haddad. Setiap malam mereka begitu ya. Ratib atas, ratib Haddad. Alhamdulillah lah kita dapat banyak lagi ratib-ratib kan. Ini yang mudah lah ni dua, yang mudah ni dua ya. Jangan tak amalkan tuan-tuan sekalian. Masa saya pengasihan ziarah Hadramaut, ziarah Munsib Al-Attas, penghulu Al-Attas punya. Dia ceritalah ada satu orang dah tua sakit, mata pun tak begitu nampak. Maka orang cadangkan macam-macam ubat, dah makanlah dah, tak apalah aku pun dah tua. Tapi tak apalah kalau dapat sihat balik, ya bagus. Cuba amalkan ratib atas senantiasa. Orang tua ni pun amalkan ratib atas, amalkan. Selang lama lagi jumpa, tengok kok dah sihat. Alhamdulillah, berkat aku baca ratib atas dah sihat. Dapat anak lagi baru kahwin. Allah, baru kahwin lagi dapat anak lagi. Allah, berkat baca ratib atas Allah Ta'ala sembuhkan penyakit, bukan hanya rohaninya, penyakit jasmaninya pun sembuh. Dapat rezeki lagi, rezeki bukan sikit punya rezeki, dapat isteri lagi, dapat anak lagi. Cuba ya tuan-tuan ya. Cuba Allah begitu ya. Bukan pasal nak kahwin lagi lah, tapi kalau nak pun boleh juga, tak salah. Begitu ya. Sambung baca kitab kita sampai kelebihan zikir ya. Baik. Pada ulama rahimahullah ta'ala menentukan tentang zikir, tentang keutamaan berzikir dan kelebihannya dari segala amal salih yang lain. Kenapa? Baca Quran masuk dalam zikir, hadir kuliah masuk dalam zikir. Segala-galanya tu ibadat tu masuk mengingat peti Allah Ta'ala tu. Pergi kubur tu ingat zikir. Nabi bilang pergi ziarahlah kubur kerana dia mengingatkan kamu tentang akhirat. Mengingat tu zikir. Maknanya ya, Maulid, selawat, semua tu masuk dalam zikir ya, masuk dalam zikir. Zikir tu umum, jangan kita hadkan, jangan kita bataskan. Ini tak boleh, ini bid'ah, ini betul. Zikir tu umum, baca Quran pun zikir, wirid pun zikir, hadir masjid pun zikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Amar ma'ruf nahi munkar pun zikir, sangat luas. Jangan kita hadkan, bataskan. Ini tak boleh, ini bid'ah, ini tak betul, ini tak warid. Apa nak zikir pun ingat pada Allah Taala. Diam aja tafakur pun zikir juga ya. Bahawa zikir itu boleh dikerjakan selalu pada bila-bila masa dan keadaan. Betul? Sambil mandu boleh, sambil dalam toilet pun boleh, dalam hati ya. Bahkan ketika dengan hadas besar pun boleh, dalam hati. Kalau ketika hadas besar, zikir dengan mulut makruh ya. Hatta digalakkan zikir ketika bersama dengan isteri. Ketika bersama dengan isteri, ulama pesan jangan lepas sambil zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati, dilafazkan makruh. Awak sedang kecapi nikmat, maka jangan lupa Tuhan pemberi nikmat. Sampai begitu sekali ya. Bila-bila pun boleh zikir, bila-bila pun boleh zikir. Kok ada orang yang bersama dengan isteri kok tak ada ingat Allah ya? Lalai betul tu namanya ya. Lalai betul. Cuba kau buat dengan yang lain daripada isteri, tak kau kena rejam. Allah sedang dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kok boleh tak ingat Allah Taala? Kerana waktunya tidak tertentu, malah ia dianjurkan supaya dilakukan terus menerus. Mereka betul-betul zikir terus menerus. Mereka zikir yang munasabah. Zikir munasabah tu apa? Tengok cermin ada baca doanya, masuk masjid ada bacanya, masuk pasar ada bacanya. Itu zikir yang ada munasabah. Dan juga zikir yang diatur, seperti ratib-ratib ini mereka ada. Dan ada zikir yang diwirid pun mereka ada. Zikir yang diwirid iaitu apa? Setiap hari. Kalau bapaknya Habib Ali, Habib Jaafar, tak banyak zikirnya. La ilaha illallah, astagfirullah, selawat begitu, subhanallah begitu ya. Ada beberapa zikirnya. Satu hari cuma lakukan setakat 12,000 sahaja. Kalau lagi yang sebelum zaman dia tu, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang tulis qasidah ya arhamar rahimin. Dia pun tak banyak. Satu hari setakat 25,000 saja. 25,000. Allah begitu ya. Kalau Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail yang pertama tu 800 tahun dulu. Itu pun tak banyak. Kalau bulan Ramadan, dia kalau baca Quran tu zikirlah dia baca Quran. Sangkingkan rasa kemanisan Quran itu sampai air liurnya bertukar jadi madu. Ini karamah wali ya. Air liur dia bertukar jadi madu. Jadi dia minum segar badannya segar. Dia tanya, fatwa batal tak aku minum air liur aku? Tak batal air liur kau walaupun madu sekalipun. Subhanallah. Jadi dia tak nak hilang manfaat letih Ramadan itu. Dia kalau baca Quran setakat malam saja.
Setakat malam saja dalam bulan Ramadan dia baca Quran hanya malam saja. Sebab itu dia tak banyak khatam. Setakat dapat khatam 8 kali setiap malam. Allah, 8 kali itu semua tu dah kira luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Imam Nawawi sebut ya, sampai pada kami paling banyak khatam tu 8 kali satu hari. Itulah Nabi Muhammad Hasan zaman lain semua tu. Mereka zikir-zikir itu yang semua gitu pun ada juga. Tapi plus zikir yang senantiasa. Cakap dengan Allah senantiasa, rayu dengan Allah senantiasa. Paling banyak, paling kuat power mereka punya zikir, mereka punya kontak dengan Allah, mereka punya seru dengan Allah, mereka punya tawaduk dengan Allah, mereka punya luahan dengan Allah bila ketika sembahyang. Itu sembahyang tu mi'raj mu'min. Mi'raj mu'min. Ketika sembahyang mereka betul-betul punya all out bicara dengan Allah, cakap dengan Allah, ngadu dengan Allah, tobat dengan Allah dalam sembahyang, dan senantiasa mereka dalam zikir ya, terus menerus. Apabila disebut terus menerus, betul-betul punya terus menerus mereka. Tidak ada satu detik pun mereka tidak ingat Allah. Semua orang boleh berzikir tanpa syarat, termasuk orang-orang yang berhadas kecil atau berhadas besar, orang yang sedang dalam pekerjaan ataupun sedang lapang dan berehat. Berbeza dengan lain-lain ibadat seperti sembahyang, puasa dan membaca Al-Quran. Maka bagi ibadat-ibadat ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan waktu-waktu yang tetap, yang mana tiada sah ibadat itu jika ditunaikan di luar waktu-waktu yang tersebut itu. Sembahyang, sekarang boleh sembahyang sunat tak? Tak boleh, berdosa. Sembahyang sunat tak boleh begitu. Baca Quran, ada hadas besar, boleh tak? Tak boleh, tak boleh ya. Tak boleh. Tetapi baca Quran dalam toilet boleh tak? Tak boleh. Dalam hati tak kira baca. Zikir yang baca tu ada lafaz, ada suara, Zikir tu ingat walau tak perlu pakai suara sekalipun, tak perlu pakai kalimat sekalipun. Kalimat subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tak payah pakai kalimat. Dengan Allah cakap, seru, bual, begitu ya. Mereka sudah sampai satu tahap dengan Allah, dia cakap dengan Allah, dia rayu dengan Allah, dia bual dengan Allah, dia curah dengan Allah. Kan tak payah bahasa-bahasa rasmi macam dengan kawan kita semua. Kan kita askar sama askar lah, walau macam mana pun mesti dari kiri cepat jalan, ke kanan belok. Itu cakap bahasa rasminya lah, perkataan-perkataan rasminya. Kalau dia dah dapat tangkap dengan kawan jalan, nanti masuk kedai je, kanan belok, kiri belok, kan? Ayo mari kita masuk begitu. Biasa begitu. Mereka dengan Allah sampai begitu. Dia cakap apa dia nak cakap, apa dia nak cakap, apa dia nak bual. Kadang-kadang yang aneh-aneh. Lepas tu kalau wali-wali cakap dengan Allah, kita jangan menyampuk, dia bukan cakap dengan kita. Kita tak faham. Allah man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Tidak perlukan penjelasan dan tafsir. Dia cakap dengan Tuhan dia faham. Setengah wali cakap dengan Allah, ya Allah, aku melihatmu, kau tak melihatku. Aku mendengarmu, kau tak mendengarku. Aku mengetahuimu, kau tak mengetahuiku. Kita jangan sembarang-sembarang komen dan jangan sembarang-sembarang ikut. Kita sembarang ikut boleh jadi kafir, dia cakap begitu. Tapi dia cakap, dia bukan cakap dengan kita, dia cakap dengan Tuhan dia, dan Tuhan dia faham. Aku melihatmu, kebesaranmu, kehebatanmu, kemahaagunganmu aku nampak, tapi kau tak melihat aku sebagai hamba yang senang selalu tunduk kepadamu dan sujud padamu. Aku mendengar kau mengatakan ud'u'uni astajib lakum. Aku mendengar kau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, tapi kau tak mendengar daripada mulut aku subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu maksud dia. Dan dia Tuhan Maha mengetahui, dia tak payah nak jelaskan, Tuhan tahu apa maksudnya. Jadi kalau wali-wali cakap tu, kita jangan menyampuk. Dia cakap dengan Tuhan dia yang mengetahui isi hati dia. Dia punya olahan. Sebab tu kalau tengok dia punya doa pun kadang pelik. Ya Allah berilah aku, ya Allah tahanlah aku, ya Allah curahkan kepada aku, ya Allah sekatkan kepada aku. Lo kok minta beri, minta tahan, minta curah, minta sekat. Adalah tu yang dia cakap dalam hati dia, yang dia tak bukan cakap dengan kau tak dengar, kau tak faham, kau jangan nak menyampuk. Dia cakap dengan Tuhan dia faham. Tuhan dia Maha memahami. Dengan kau terbalik-balik cakapnya. Itu dia punya suka. Berapa? Tuhan dia tahu apa dia punya cakap. Dia tak perlu menggunakan perkataan-perkataan yang khusus. Tak perlu menggunakan perkataan-perkataan yang khusus. Di samping dia juga ada menggunakan zikir-zikir yang khusus ini. Begitu ya. Ibadat yang amat utama ialah sembahyang, dan ia dilarang mengerjakannya pada kira-kira sepertiga waktu siang, iaitu bermula sesudah sembahyang duha hingga matahari kelihatan meninggi. Begitu pula sesudah sembahyang asar hingga matahari terbenam. Puasa pula tiada boleh ditunaikan melainkan pada siang hari. Puasa ibadat afdal, ibadat malam.
Aku rasa aku nak puasa yang afdal lah, puasa malam. Boleh. Ibadat afdal kan malam. Ibadat afdal malam, ya, sembahyang malam. Aku nak puasa malam. Tak boleh, puasa siang juga. Kalau ada hajat, ada apa, kita sambil buat puasa. Hari tasyrik, hari raya haji, nak sembelih haiwan, nak mempersembahkan depan Allah, dalam belum ketip kuku, dengan rambut pun masih belum bergunting, sembelih haiwan dalam keadaan puasa, boleh? Kan tak boleh. Hari raya haji mana boleh puasa, ya? Tak boleh. Tak boleh puasa, tak boleh sembarang hari. Sembahyang tak boleh sembahyang waktu, tak boleh sembarang waktu. Zikir boleh. Maknanya dengan Allah open senantiasa. Allah Ta'ala tidak hadkan, Allah Ta'ala tak bataskan. Maka janganlah kita hadkan dengan Allah Ta'ala, ya. Manakala membaca Al-Quranul Karim dilarang kepada orang yang berjunub, yakni yang berhadas besar, dan tiada dituntut dari orang yang sedang sibuk menguruskan kerja, yang hatinya berbelah bagi antara membaca dan bekerja. Quran ditegah pula sambil kerja, sambil baca Quran, dan dia pulanya tidak mahir, tersangkut-sangkut bacanya, salah bacanya, tak tadabbur bacanya. Ya, kerja dulu, nanti duduk baca-baca Quran, baca bertadabbur sekali maknanya. Hati-hati sebutannya, jangan sampai tersilap-silap, jangan disambil baca Al-Quran itu, ya. Zikir boleh, senantiasa boleh, sambil ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Larangan ini dikenakan disebabkan kehormatan Al-Quran dan kebesarannya. Adapun zikir, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan peluang yang luas untuk dikerjakannya sebagai rahmat dan karunia utama kepada seluruh hamba-Nya. Allah, murahnya Allah Taala, sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Tidak ada satu detik pun yang tak boleh panggil Tuhan. Tidak ada satu detik pun yang kita tak boleh call Tuhan, cakap dengan Tuhan, mengadu dengan Tuhan. Pagi, petang, siang, malam, di mana engkau, keadaan apa engkau, mohon pada Tuhan. Allah, ya Allah, keperluan kami banyak, ya Allah, Engkau Maha mengetahui, ya Allah. Sampaikanlah hajat kami, sampaikanlah segala keperluan kami, ya Allah. Dosa kami banyak, ya Allah, maka kami cakap padamu, ya Allah. Kami takut azabmu, ya Allah. Kami tak suka derhaka padamu, ya Allah. Kami takut ingkar padamu, ya Allah. Kami mohon jadi taat padamu, ya Allah. Ya Allah, Kau Maha Besar, Kau Maha Agung, ya Allah. Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan melainkanmu, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, supaya tidak kami pertuhankan selainmu, ya Allah. Barang dijauhkan, ya Allah. Supaya kami pertuhankan hanya Mu saja, sembah hanya Mu saja, ya Allah. Tiada Tuhan bagi kami kecuali Mu jua, ya Allah. Kami mohon, wahai Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan buka, cakap, nak apa cakap, dia bual dengan Allah. Apa pun bual, apa saja saud. Mana kita pergi, nampak kucing sebut Allah, nampak lampu ingat Allah, nampak apa semua ingat Allah, nampak anjing ingat Allah, nampak pokok ingat Allah, semuanya segala-galanya. Sebab Imam Ibn Athaillah mengatakan, macam mana kau nak bilang Tuhan tu gaib? Setiap apa yang aku pandang, aku nampak Allah. Dia nampak kebesaran Allah, nampak kewujudan Allah, nampak penciptaan Allah, ya. Padahal ia mudah dibuat dan tidak perlu kepada usaha atau tenaga yang banyak. Tak ada perlu belanja, tak perlu tenaga, tak perlu perkataan pun, tak perlu perkataan yang khusus pun, ingatan saja. Subhanallah. Dengan ini kita tengok Allah punya ciptaan, ya. Ciptakan kita ada hati, ada rahsia yang orang tak boleh dengar pun apa kita cakap dengan Tuhan kita, tapi hanya Dia saja boleh dengar. Itu kontak antara kita. Kita ada phone number pun, ada orang boleh phone number kita. Ada orang pun boleh masuk phone kita tahu. Dia boleh tahu apa kita cakap dengan siapa. Kita apa WhatsApp dengan orang pun, ada orang boleh pintas, boleh ambil tahu. Antara kita dengan Tuhan kita, rahsia serahsia-rahsianya. Open se-open-opennya, tapi rahsia serahsia-rahsianya. Tak ada orang boleh masuk talian itu. Tak ada orang boleh masuk talian itu. Kecuali yang diizin oleh Allah Ta'ala pada wali-wali tahu apa kita minta pada Allah Ta'ala. Lain orang semua tak boleh tahu rahsia antara kita dengan Tuhan, ya. Jika dibandingkan dengan yang lain-lain, dalam hal ini zikir itu melebihi amalan-amalan dari segi keutamaannya. Meskipun amalan-amalan selain zikir itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang tersendiri dari segi yang lain pula. Of course lah, sembahyang ada keutamaannya, baca Quran ada keutamaannya, puasa ada keutamaannya. Zikir dari sudut lain, dari sudut dia bebas dan hanya kita dengan Allah, personal antara kita dengan Allah, pribadi antara kita dengan Allah. Tidak ada ibadat lain yang orang boleh ibadat lain yang boleh tandingi dia. Sembahyang aja antara kita dengan Allah tak? Tidak juga. Orang dengar bacaan kita, orang nampak diri dan rukuk kita. Zikir orang nampak tak kita panggil Allah? Orang nampak tak kita sedang seru Allah? Tak nampak, dengan kita tengah khayal.
Dia kan kita tengah termenung, oi Banji, termenung ke? Tak ada teringat. Padahal teringat apa? Teringat Allah. Orang tengah-tengah orang ramai dia boleh ibadat. Dan orang boleh tak nampak. Tengah orang buat maksiat kelilingnya semua, dia boleh ibadat. Astagfirullah, kok begini, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Boleh ya. Orang tengah berzikir. Sebut tentang zikir tengah maksiat ya. Kalau berzikir di tempat orang lalai, pahalanya sangat besar sekali. Zikir, jangan lupa kalau masuk shopping center, masuk pasar, jangan lupa banyak zikir. Banyak zikir. Tengah beli barang dalam perjalanan nak pergi satu kedai zikir. Orang rumah tengah beli beg tangan, tengah beli kain baju, kita duduk kat luar zikir. Zikir. Pergi pasar, nak beli ikan, lepas beli ikan nak beli sayur, setengah berjalan zikir. Setengah orang saleh diopahkan orang supaya zikir masuk pasar. Masuk lorong sini baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, baca kuat-kuat berapa minit, setengah jam ke gitu diopah untuk mengingatkan orang-orang lalai. Sebab dalam pasar tu shopping center semua kira pasar lah. Orang banyak lalai. Orang niaga takut ada riba, takut ada tipu. Dengan zikrullah takut sikit mereka ya. Jadi tempat orang-orang lalai banyak zikir ya. Antara kelebihan zikir itu, ia mudah dibuat meskipun keutamaannya banyak, dan ia dapat dilakukan secara terus-menerus, sehingga pada tempat-tempat di mana dimakruhkan berzikir dengan lisan, misalnya di tandas atau di waktu berjima, dibolehkan baginya untuk berzikir dengan hatinya. Demikianlah menurut para ulama tauhid rahimahullah taala. Ulama tauhid ya, ulama tauhid tu orang beriman ya. Orang beriman. Zikir ini kira sunnah saja, tapi dipegang oleh siapa? Ulama-ulama yang tauhid ya. Jelaslah kini bahawa anda boleh berzikir kepada Allah Ta'ala di mana-mana saja anda berada. Ketika sedang bekerja, ketika bertukang, ketika berusaha, ketika mengurus sesuatu urusan dunia dan sebagainya, seperti menyawit, seperti masak, seperti berkebun, seperti jadi mekanik, seperti apa pun boleh. Apa pun boleh. Tengah rompak boleh zikir tak? Tengah nak rompak boleh zikir tak? Kalau sebagai untuk meningkatkan nafsul lawamahnya, ya. Ya Allah, ini perbuatan aku tak boleh buat ya Allah. Ini perbuatan haram ya Allah. Ini perbuatan kau larang ya Allah. Tapi nafsu aku nak merompak ya Allah. Nafsu aku ya Allah, kau kekang ya Allah. Kau tahan ya Allah. Ya Allah, janganlah teruskan kegiatan aku ini. Kalau orang sambil buat maksiat, bukan kita bilang ya sambil rompak zikir, sambil minum arak zikir, tidak ya. Maknanya orang kalau sedang buat maksiat, memanglah kita bilang buat maksiat memang haram, siapa bilang tidak haram. Tetapi di situ ada segelintir imanmu dalam hati, aktifkan walau tengah dengan maksiat sekalipun. Sebagaimana engkau tengah sembahyang, ada hawa nafsumu segelintir dalam hati, dia aktifat. Kau tengah sembahyang, inna salati wa nusuki, sikit ada lalai, diingatkan hartalah, diingatkan itulah. Begitulah juga engkau masih ada sekelumit iman. Ketika engkau tengah bergelimangan dengan maksiat, sekelumit iman tu hidupkan, aktifkan. Tengah buat maksiat, tengah apa, ya Allah aku tak suka ini, ya Allah ini jelek, ya Allah ini haram. Kacau maksiatmu sebagaimana maksiat mengacau ibadatmu. Kacau, ingat Allah. Subhanallah. Bahkan orang kalau tengah begini, Imam Ghazali ada tukil ya, dalam kitab Ihya ada sebut ya, Allah banggakan dia tu. Lihat hambaku, dia tahu dia ada Tuhan lah. Walau dia buat maksiat pun dia tahu dia ada Tuhan. Aku ampunkan dia walau tak istighfar. Peranannya sampai begitu ya. Sebab ketika tu dia tak boleh bikin apa lagi. Nak pergi masjid kakinya dah tak nak. Nak derma badannya, duitnya dah tak nak. Nak sembahyang badannya dah tak nak. Dah dikontrol oleh hawa nafsu. Ada sedikit imannya tu berguna, masih berguna. Itulah fadilat zikir sir. Zikir sir dengan Allah Ta'ala. Ketika itu dia nak bikin zikir sir tu untuk orang tinggi dan untuk orang rendah. Untuk orang tinggi, dia pergi mana dia sambil ingat Allah, menajat Allah, tu orang-orang tinggi. Untuk orang rendah, hatta dalam tengah berkecimpung, bergelimang dengan maksiat pun boleh seru Allah, boleh panggil Allah ya. Boleh panggil Allah, boleh seru Allah. Begitu peranan zikir sir. Sebab itu digalakkan kita zikir sir. Jadi senantiasa jiwanya bercakap dengan Allah Ta'ala, senantiasa pada setiap waktu, setiap ketika, setiap keadaan ya. Tengah gaduh nak zikir tak? Lagi kena banyak zikir. Biar tak menyirap sangat darahnya. Biar tidak jadi sombong tengah gaduh. Jadi boleh waras fikirannya. Begitu.
Yang bagusnya jangan gaduh lah. Jangan gaduh. Gaduh aja zikir. Zikir jangan gaduh. Kalau tak boleh tidak, nak tergaduh juga apa nak buat, zikirnya jangan tinggal. Baik. Maka lazimkanlah berzikir kepada Allah Ta'ala dengan hati dan lisanmu sekadar yang termampu. Sekadar kita termampu itulah yang sikit-sikit. Masuk masjid baca, masuk toilet baca, nak makan baca. Yang sekadar yang termampu oleh mereka, tak ada satu detik yang mereka tidak ingat Allah Ta'ala. Tidak ada satu detik yang mereka tidak ingat Allah Ta'ala. Berzikir secara batin dan lahir. Jika anda berzikir kepada Allah Ta'ala dalam batinmu sehingga yang boleh mendengarnya hanya dirimu saja, maka itulah yang sebaik-baiknya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu dzikril khafi wa khairu rizqi ma yakfi. Artinya, sebaik-baiknya zikir ialah yang dirahsiakan, itu dalam batin, dan sebaik-baik rezeki ialah yang mencukupi. Betul ya, ini sebaik-baik rezeki ya. Itu kita bilang ya, kita sebut tentang rezeki dululah ya, tentang rezeki. Kau jangan heran kau tengok orang kaya-kaya, jangan kikut, jangan terpengaruh, jangan gunakan ini perkataan kita mesti diri sama tinggi, duduk sama rendah. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang ingkar, dengan orang kufar. Aku tak mau, aku geli. Habis dia banyak harta, dia mewah semua tu. Itu kau bilang bagus? Tengok, segala lori mereka ada, gudang mereka ada, kilang mereka ada. Yang mereka ada tu sekarang juga aku audit. Sekarang juga yang mereka ada semua tu apa? Tak lebih daripada sebelah kepak lalat. Itulah ekonomi mereka kalau nak tahu. Nak suruh diri sama tinggi, duduk sama rendah kok dengan orang yang ekonominya kepak lalat? Ya aku tak nak. Duduk dengan orang yang ekonomi yang khairur rizki, sebaik-baik rezeki. Yang Nabi bilang beruntung orang yang rezekinya cukup-cukupan. Sebaik-baik rezeki lah yang cukup-cukupan. Kita cukup tak? Ada berteduh tak? Ada makan tak? Ada boleh bergerak ke sana kemari tak? Alhamdulillah, cukup-cukup. Itu rezeki paling baik. Itu rezeki paling baik. Nama rezeki bukan limpah ruah yang baik. Jadi jangan terpedaya. Mereka ada, biar dia ambil. Itu dunia memang bahagian dia. Kita jangan rebut. Kau rebut, kau jadi macam dia. Sebaik-baik zikir yang sembunyi. Zikir yang sembunyi, yang orang tak tahu sebaik-baik zikir. Ada firman Allah Ta'ala. Dan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِيفَةً. Disambung ayat tu, دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu. Baik, ingatlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu, dalam dirimu, dengan rendah hati dan perasaan takut, bukan dengan jahar. Dunal jahri minal gauli, bukan dengan jahar, dengan kata-kata yang jahar itu pada setiap petang dan pagi. Dan jangan jadi di kalangan orang-orang yang lalai. Ini yang kita zikir dia, ayat inilah yang orang-orang anti kita punya baca-baca gini. Kan tengok Allah dah bilang dunal jahri minal gauli, tak boleh dizahir-zahirkan gitu. Apa pula korang baca dalam grup-grup gini? Salah kamu punya cakap. Maksud dunal jahri minal gaul ialah bukan diwar-warkan. Ana buat ratib atas, ana baca ratib atas, ana baca ratib haddad, ana buat wirdul latif, ana buat maulid, diwar-warkan. Itu maksudnya. Bukan maksudnya zikir yang macam kita tadi. Apa pasal? Kan Al-Quran bilang dunal jahri minal gaul, jangan dizahirkan. Kenapa? Zikir yang macam kita tu ada Nabi buat. Mak Nabi sebut, kalau kau firman apa Allah Ta'ala, kalau kau ingat aku dalam dirimu, aku ingat kau dalam diriku. Kau ingat aku dalam perkumpulan, aku ingat kau dalam perkumpulan. Maknanya ingat dalam perkumpulan boleh tak? Boleh. Boleh perkumpulan. Ada hadis Nabi, kalau jalan di taman-taman syurga, mampir. Taman syurga itu apa? Majlis zikir. Adalah majlis zikir, maknanya ada majlis zikir. Dan Nabi mengatakan ada malaikat yang kerjanya cari majlis-majlis zikir. Maknanya adalah majlis zikir. Ada majlis zikir. Bahkan untuk orang beginners macam kita peringkat awal, nak mula ingat Allah Ta'ala dalam keadaan majlis zikir. Jadi dia tak boleh lalai. Sendiri nanti dia khayal. Sendiri nanti dia ingat bukan-bukan. Sendiri nanti dia main handphone. Allah. Jadi dia dalam satu grup. Jadi bacanya sama dengan semangat. Jadi bacanya terkawal untuk peringkat awal. Jadi maksud dunal jahri minal gaul ini bukan dengan apa secara zahir, ialah bukan cara kita tadi. Yang cara kita tadi itu tidak ada salahnya. Ialah maksudnya lah jangan diwar-warkan, gembar-gemborkan. Anda pengamal tarikat sekian, anda kalau zikir sekian, anda kalau ratib atas, anda tak tinggal, ratib haddad, anda tak lepas. Itu maksudnya.
Jangan, maksudnya jangan digembar-gemborkan, jangan diwar-warkan, itu maksudnya. Bukan jangan zikir secara ramai, secara kuat, bukan itu maksudnya, ya. Sebab kalau zikir secara ramai sekalipun, dalam hatinya ingat juga tak? Ingat dalam hati, itu maksudnya ingat dalam hati tu kena ada sama ada kau zikir kuat ataupun kau zikir pelan, ya. Jika anda ingin berzikir dengan suara keras, tiadalah salah, malah memang dituntut dan dianjurkan. Betul, ya. Tengok, ya. Jadi nak zikir dengan suara kuat memang dianjurkan dan dituntut. Tetapi hendaklah ia disertai dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala dan tidak riak. Macam tadilah kita baca, ya. Juga suara zikir anda itu tidak pula mengganggu orang yang sedang sembahyang di sebelah menyebelah. Betul, ya. Orang sebelah menyebelah. Saya ingat, ya, di Masjid Sultan kita baca lepas maghrib. Saya ngimami kan lepas maghrib hari Jumaat, kita bawa ratib atas lah, ratib atas. Kemudian ada orang bilang, ini ganggu orang sembahyang tau. Oh, ganggu orang sembahyang. Kita kan baca mikrofon macam tadi. Tadi kita ganggu orang sembahyang tak tadi? Apa saya bilang dia? Ganggu orang sembahyang. Siapa sembahyang? Saya imamnya, dia sembahyang. Ini semua makmum, ini Bilal, ini Nojo, semua dah sembahyang. Siapa yang bilang sembahyang? Yang sembahyang awal yang lambat. Yang sembahyang awal waktu dah sembahyang. Maka sekarang sedang waktu zikir. Awak yang lambat. Jadi kena awak lambat, orang yang dah sembahyang pun tak boleh kegiatan. Awak nak tak terganggu, awak sembahyang dengan kami. Sembahyang awal waktu, sembahyang dalam jemaah. Maka tak terganggu. Awak bilang ganggu orang sembahyang. Siapa yang sembahyang? Saya imamnya. Saya dah sembahyang. Ini semua jemaahnya semua. Awak semua sembahyang jemaah tadi kan? Semua dah sembahyang. Yang sembahyang siapa? Yang ganggu sembahyang siapa? Awak yang lambat tu, yang lambat. Yang lambat. Dan awak kira mengganggu jemaah. Orang semua dah habis sembahyang baru awak datang. Awak yang mengganggu, bukan kita mengganggu awak sembahyang. Awak yang mengganggu jemaah. Lain kali kalau tak nak terganggu, datang awal. Sembahyang dalam jemaah sama-sama. Macam tadi kita suruh. Ganggu orang tak? Mana siapa orang sembahyang? Lepas subuh mana ada sembahyang lagi? Kita ganggu orang sembahyang lah. Sebab itu, ya, kita nak cari zikir ramai-ramai itu, cari waktu yang tak ganggu orang sembahyang. Orang tengah kamat betul kau zikir kat belakang, itulah baru ganggu orang sembahyang. Orang tengah sembahyang kita zikir sekuat-kuatnya. Dan kita kan dah tentu kita punya zikir ni bukan kita buat pagi, petang, siang, malam dengan ramai-ramai. Orang masuk masjid ni mesti tengah ada pukul kumpang ni, pukul zikirnya kan. Sekali-sekali, waktu-waktu tertentu yang orang tahu, waktu gini kalau kita tak nak terganggu, ya kita datang waktu lain, begitu, ya. Sekali-sekali, begitu, ya. Dibolehkan. Dia cakap yo tau orang-orang gini. Macam seolah-olah tu dia orang betul-betul sembahyang lah begitu. Kau datangnya kau lambat, jemaahnya kau terlepas. Dah gitu kau tak takbir bersama dengan imam, tak amin bersama dengan imam. Kemudian orang duduk zikir kau salahkan, ganggu orang sembahyang. Awak yang mengganggu sistem sembahyang. Awak datang lambat. Sembahyang maghrib kalau ikut mazhab Syafi'i lebih 3 rakaat, lebih 2 rakaat dah kira qada. Mazhab kalau jadi Imam Syafi'i. Jadi sekarang siapa ganggu siapa? Awak mengganggu sistem sembahyang. Dan orang-orang semua tak ada ganggu siapa-siapa sembahyang. Ya. Ataupun orang yang sedang membaca Al-Quran sehingga mengelirukan mereka di dalam ibadat mereka. Begitu, ya. Yang ada orang, ya, kita zikir dia sengaja tak nak kita zikir kuat-kuat. Yang ada tu mengada-ngada tu. Dia sengaja dia ambil Quran dia baca. Akan mengganggu aku baca Quran. Kau yang salah. Kalau kau tengah baca Quran atau kita zikir kuat-kuat, memang kita salah. Kita tengah zikir waktu yang khusus, majlis yang khusus. Kau sengaja baca Quran hanya untuk menghalang kita zikir. Kau salah. Kau yang salah. Kan ada orang itu kan, dia tengah baca maulid, dia sengaja ambil Quran. Mengganggu orang baca Quran. Engkau baca Quran, apa yang kami buat mengamalkan Al-Quran. Yang suruh zikir siapa? Al-Quran. Yang suruh selawat siapa? Al-Quran. Yang suruh duduk berhimpun siapa? Al-Quran. Yang suruh tuntut ilmu siapa? Al-Quran. Yang suruh ukhuwah silaturahmi siapa? Al-Quran. Kamu bersetakat baca Al-Quran, tapi kami sedang mengamalkan Al-Quran. Kami sedang mengamalkan Al-Quran. Dan yang mengganggu engkau yang seolah-olahnya orang tengah baca zikir, engkau sengaja membuat Quran untuk dikacau. Kalau engkau sedang baca, kita tahu kita tak semena-mena, mari kita baca zikir kuat-kuat. Memang kita ganggu dia, ya. Ini kita tengah zikir, engkau yang buat Al-Quran dikacau. Bukan majlis ini. Engkau yang bawa Al-Quran dikacau. Kita tengah baca maulid, tengah sengaja baca Quran baca. Yang salah engkau. Begitu, ya. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang keutamaan berkumpul untuk berzikir. Alhamdulillah pagi tadi kita dah berkumpul untuk berzikir, ya. Berkumpul untuk berzikir.
Syukurlah ya, pokoknya dalam ahli sunnah wal jamaah, akidah kita terpelihara, syariat kita terpelihara, majlis-majlis zikir kita pun terpelihara, tidak ada yang ngawur. Semuanya dah dalam pantauan ulama, semuanya dengan dalil dan nas dan sandaran yang kuat, yang bersih oleh alim ulama. Asal bukan kita yang buat sendiri. Kita dalam wirid dan zikir, Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, ahli sunnah wal jamaah tak? Ahli sunnah wal jamaah. Jadi semua amalan kita, hatta lauk pauk kita, masak kita, resipi kita sekalipun, hari raya kita, pengantin kita pun dalam ahli sunnah wal jamaah package. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah, syariahnya ahli sunnah wal jamaah, hatta amalan-amalan sunnahnya pun di bawah naungan ulama ahli sunnah wal jamaah. Tak perlu kau bimbang. Kalau yang bimbang tu yang tak dalam ahli sunnah wal jamaah, maka bikin sendiri-sendiri, ikut cara sendiri, gaya sendiri, itu yang salah. Dalam ahli sunnah wal jamaah semuanya dalam satu package keselamatan ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah ya, kita dalam grup itu. Wallahu a'lam bishawab. Solat katakan ada rukun solat, rukun panjang dan rukun pendek. Dalam rukun panjang soalannya tidak ada, tetapi dalam rukun pendek dia yang mengatakan bahawa rukun pendek itu jangka waktu dia ialah sepanjang jangka masa bacaan Fatihah. Jadi sembahyang subuh kita ada doa untuk pendek tadi ialah di Iktidal. Kemudian duduk antara dua sujud. Jadi dalam Iktidal itu namanya sebelum kita sujud, artinya satu masa itu dalam panjang bacaan Fatihah. Jadi kalau kita dalam sembahyang subuh itu doa, ada doa dulu. Kita sekarang ini macam kerajaan adalah surat Nazilah. Jadi kalau kunut campur Nazilah, ini dah lebih panjang. Baik. Jadi dia yang mengatakan ini dia tidak mengatakan hukum soalannya jadi macam mana. Jadi soalan yang timbul bila kata macam itu lebih jangka waktu baca Fatihah itu maksudnya apa yang nak jadi solat? Adakah solat kita jadi batal? Solat kita jadi apa itu tak sah dan sebagainya. Jadi penjelasan. Baik. Rukun pendek, i'tidal dan duduk antara dua sujud. Tidak boleh diperpanjangkan kadar lebih apa yang kita bilang tadi, kadar Fatihah lah. Ataupun kadar yang menyebutkan kalau pada i'tidal tidak boleh lebih kadar kunut. Kalau lebih apa, kalau pada duduk antara dua sujud tidak boleh lebih kadar tahiyat. Dan cakap rukun kaulinya Fatihah lah, senang cakapnya. Yang kadar Fatihah tu apa? Ialah yang kita tambah sendiri. Yang warid daripada Nabi boleh. Seperti warid daripada Nabi apa? Kita sembahyang tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar 10 kali kan panjang. Seperti yang warid daripada Nabi apa? Kunut boleh. Yang kita tambah sendiri. Kunut pun kalau kunut yang kita tambah sendiri, tapi kunut tu sendiri warid tak? Membuat kunut kan warid. Seperti kita baca dalam witir, kan kunutnya panjang. Kunutnya panjang lagi, kalau witir khatam lagi, baca doa khatam dalam kunut kan panjang macam Imam Makkah tu. Tapi semua tu ada warid tak? Ada warid. Yang ada warid panjang pun tak apa. Yang ialah kalau kita tambah sendiri yang tak boleh lebih daripada Fatihah. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Ada Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Nak tambah sendirilah rabbana atina, rabbana zalamna, rabbana wa'fu anna, apa Allahumma inna nas'aluka. Yang kita tambah sendiri tak boleh daripada Fatihah. Yang apa yang tambahan yang kita dari kita sendiri tak boleh lebih pada. Yang waridlah wala panjang wala pendek. Begitu ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Subhanallah alhamdulillah wala, itu warid boleh. Nak tambah lagi sendiri, apa tambah kita, yang kita tambah tak boleh lebih daripada kadar Fatihah. Yang warid wala panjang wala pendek, warid cari yang mana. Yang tambah sendiri tak boleh lebih daripada itu. Sehingga kan kalau termasuk tambah sendiri itu apa? Kita terlupa sembahyang tasbih. Terlupa baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dalam rukuk. Kan bawa stesen berikutnya kan. Stesen berikutnya i'tidal, tak boleh. I'tidal boleh hanya 10 saja, tak boleh plus ekstra. Maka yang aku terlupa ni nak baca mana? Ketika sujud pertama. Ketika sujud pertama jadikan 20 bacaannya.
dalam sujud pertama pula yang lupa duduk sujud pertama, boleh bawa pada duduk antara dua sujud? Tak boleh. Duduk antara dua sujud boleh setakat 10 saja. 10 saja. Sebab itu dituntut. Yang ekstra tambah tak boleh. Nak bawa yang tambah di mana? Ketika sujud kedua. Sampai begitu. Yang kita punya sendiri, yang tak termasuk dalam warid, itu yang tak boleh panjang. Kalau dalam yang warid, kita baca kunut, kita baca itu kunut nazilah, itu kita baca kunut subuh plus kunut nazilah, kan panjang. Semua tu warid. Kemudian kita nak tambah dengan doa kita sendiri, tak boleh. Tak boleh panjang kecuali kadar Fatihah. Gitu. Adapun kan daripada awalnya tak boleh kadar Fatihah, tidak. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Seperti di antara lagi ialah syarat yang tak boleh panjang ialah antara dua khutbah. Antara dua khutbah kan tak panjang. Minimumnya kadar tuma'ninah. Sederhananya kadar qul huwallahu ahad. Paling tingginya kadar 2 rakaat sembahyang. Itu paling tingginya. Jadi kalau Bilal baca amin ya muwafiqat ta'in, mana lebih panjang? Saya baca doa ini, tuan-tuan baca qul huwallahu ahad. Agar dapat berapa kali qul huwallahu ahad? Amin, baca sekarang qul huwallahu ahad, saya baca ini. Amin ya muwafiqat ta'in wa wafiqna li ta'atika ajmain wa tub alaina wa 'alal muslimin waghfir dhanba man yaqulu astaghfirullahal azim astaghfirullah. Berapa kali qul dapat? 8. Dapat 80. Macam mana? Minimumnya kadar persederhananya qul huwallahu ahad. Maksimumnya, tapi sampai 2 minit tak tadi bacaan saya. Tak sampai 2 minit. Kalau 2 rakaat sembahyang tu paling tidak 2 minit. Itu boleh. Jadi itu ada maksimumnya, ada minimumnya. Jadi yang dibaca Bilal tu, yang orang bilang ini sudah lebih pada qul sudah lebih pada qul huwallahu ahad. Walaupun lebih pada qul huwallahu ahad, tapi yang aku baca tu benda yang dituntut. Itu untuk istighfar, untuk taubat pada waktu itu, untuk berdoa pada waktu itu. Aku buat itu dan tak lebih daripada maksimumnya. Tak lebih sampai had melampaunya. Begitu ya. Jadi ada had, apa-apa ada had minimumnya, ada had eloknya, ada had maksimumnya, ada had merosakkannya. Begitu. Jadi yang kita baca tambah dalam kunut tu semua tu, kita dah kunut subuh, kita kunut nazilah lagi, tak sampai merosakkannya. Bahkan dituntut ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin.